Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 25 November 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan menubuhkan sebuah pusat penyelidikan penyakit berjangkit dengan kos sebanyak RM190 juta yang akan dibina di Samarahan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu penubuhan pusat tersebut adalah bagi melakukan penyelidikan terutamanya mengenai penyakit tropika termasuklah COVID-19 dengan kerjasama beberapa buah institusi antarabangsa. And we hope that with that collaboration, the pharmaceutical industry, including those who are involved in medical research, will come and work together with us. And that will, the location will somewhere in Samarahan, just next to our biodiversity center. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Perasmian Industri Special Edition 2020, the first global summit on viral immunology and antiviral therapy of COVID-19 di UiTM Campus Samarahan hari ini. Berucap dalam majlis tersebut, jelas Ketua Menteri persidangan itu tepat pada masanya sebagai platform bagi peserta tempatan dan antarabangsa dari ahli akademik dan pihak industri untuk menyampaikan pengetahuan dan hasil penyelidikan terkini mereka. We have brilliant academics and industry experts from both within and outside Malaysia, and their presence in this conference should augur well for our continuous effort to cooperate in the Asian region in seeking ways to contain COVID-19 by way of innovation to science and technology. Berita seterusnya, Mesyuarat One Stop Committee OSC dalam usaha menangani isu dadah dan substan peringkat pertama bagi tahun 2020 telah diadakan pada Selasa. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika mempengerusikan mesyuarat tersebut berkata, pencapaian besar OSC dalam menangani isu dadah dan substan di Sarawak adalah dengan bertindak sebagai satu pasukan berpandukan pelan tindakan secara holistik. Oleh yang demikian, jelasnya impak positif sudah mula dirasai oleh komuniti di Sarawak dan keyakinan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh agensi dan jabatan serta NGO semakin meningkat. Menyentuh mengenai rekod tangkapan daripada 758 operasi yang telah dijalankan pihak berkuasa pula, menurut beliau bilangan kes setakat hari ini menunjukkan penurunan pada setiap bulan. Berikut pula laporan di Dun Kemenang. Sebanyak RM4 juta geran projek kecil luar bandar MRP telah diagihkan kepada golongan sasar di sepanjang tahun ini. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom semasa berucap dalam majlis penyerahan geran tersebut di Bintulu pada Selasa berkata, ia memberi manfaat besar kepada penerima-penerima khususnya pertubuhan bukan kerajaan. Pada majlis yang sama, sebanyak RM656,650 telah diagihkan kepada 23 penerima yang terdiri daripada JKKK, Biro Wanita, Rumah Panjang dan PIBG di kawasan Kemenang. Turut disampaikan bantuan bencana daripada Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas kepada Sekolah Kebangsaan Sebauh sebanyak RM10,000 yang terbakar baru-baru ini. Guru Besar SK Sebauh Ibrahim Suud merakamkan rasa syukur di atas bantuan yang telah diberikan kerajaan yang membolehkan aktiviti dan pembelajaran murid-murid dapat diteruskan. Dengan bantuan ini juga kita dapat membantu dan untuk meringankan beban anak-anak kita di SK Sebauh lah. Dan dengan bantuan ini kita gunakan untuk merancang aktiviti, terutama sekali aktiviti co-curriculum, aktiviti pembelajaran anak-anak kita di SK Sebauh. Bagi Ketua Biro Pendidikan Rumah Robin Roteban, Junid Jimbau pula, sehingga hari ini pihaknya telah mempunyai lebih 20 orang graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian dan ada juga yang masih lagi menyambung pengajian di IPT. Untuk pengetahuan, sidak ke masuk ngagai universiti, kami menyediakan 500 ikut. Sidak ke ngagai diploma, kami memberi 300. SPM, CTA 50. PT3, CTA 30, UPSR, CTA 20. Selanjutnya mengenai projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Dun Lambir.
Sebanyak 5 buah bangunan tabika kemas yang keseluruhannya berjumlah 1.35 juta ringgit telah siap dibina menerusi peruntukan projek RTP. Adun Lambir Ripin Lamat berkata siapnya 5 bangunan tabika kemas di Kampung Opak, Kampung Satap, Kampung Subak, Kampung Kejapil dan Sungai Ukong itu, suasana penjagaan serta pembelajaran anak-anak akan lebih selesa. Untuk memberikan satu tempat belajar pendidikan awal kanak-kanak yang lebih selesa di kawasan kita. Biasanya kita lihat sebelum ini semuanya menumpang. Menumpang di Balai Raya, menumpang di bawah surau, menumpang di bilik rumah panjang. Jadi keadaannya yang selesa dan kurang sesuai dari segi fizikal bangunan. Beliau berkata demikian dalam program perasmian tabika kemas Kampung Opak pada Selasa. Beliau turut menggesa ibu bapa yang mempunyai anak berumur 4 hingga 6 tahun menghantar ke tabika kemas tersebut bagi mendapatkan pendidikan yang sempurna. Masih lagi mengenai projek RTP. Stadium Bola Keranjang Bintangor bakal menjadi satu lagi mercu tanda baru di kawasan itu sebaik sahaja siap pada tahun 2022. Prasarana sukan itu menelan kos sebanyak RM2,800,000 dengan fasa pertama pembinaan berjumlah RM1 juta dilaksanakan melalui peruntukan program transformasi luar bandar RTP Adun Meradong, Dato' Ding Guong Hing dan dijangka siap pada pertengahan 2021. Semasa lawatan ke tapak projek itu pada Rabu, Dato' Ding melahirkan rasa gembira dengan kesungguhan Persatuan Bola Keranjang Bintangor untuk membina semua stadium itu yang sudah usang dan mengalami banyak kerosakan. Beralih ke laporan COVID-19 di Sarawak. Sebanyak 2 kes positif baharu telah dikesan di Sibu hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,058 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut dikategorikan sebagai kes import melibatkan 2 lelaki warga negara tempatan yang balik dari Romania dan telah dimasukkan ke wad pengasingan Hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Turut dimaklumkan 16 kes baharu yang pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak 14 dan Hospital Miri 2. Oleh yang demikian, daerah Kuching telah bertukar status dari merah ke jingga. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.